Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Kamrul akan membentangkan tugasan yang kedua, penulisan akademik 1. Okey, di sini adalah 5 artikel yang saya akan bincangkan. Yang pertama, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan seni visual ke arah pembelajaran bermakna. Yang kedua, perubahan pencapaian mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi melalui pembelajaran berasaskan projek dengan scaffolding. Yang ketiga, cabaran yang dihadapi pendidikan seni visual dengan kemunculan teknologi maklumat, komunikasi ICT di Malaysia. Yang keempat, keberkesanan penggunaan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi Sekolah Kebangsaan Desa Pandan Kuala Lumpur. Dan yang terakhir sekali adalah keperluan instrumen PTPK IPG untuk merealisasikan kompetensi mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran dan pemulasyara. Okey, seterusnya ini adalah 3 topik yang saya akan bincangkan, iaitu bahasa dan gaya penulisan artikel, perkembangan huraian ayat dalam artikel dan rujukan artikel. Okey, untuk jurnal yang pertama, untuk bahasa dan gaya penulisan artikel, saya akan bincangkan 2 elemen, iaitu elemen bahasa dan kesalahan bahasa. Elemen bahasa untuk jurnal 1, pengkaji telah menggunakan beberapa elemen bahasa, iaitu laras bahasa umum, laras bahasa teknikal dan laras bahasa sastra. Di sini untuk laras bahasa umum, pengkaji telah melaporkan kajian beliau secara umum dan terperinci. Okey, kemudian untuk laras bahasa teknikal, pengkaji telah membincangkan kajian ini secara teknikal dalam bidang teknologi. Seterusnya, laras bahasa sastra ada beberapa ayat yang diguna pakai seperti wahana dan pemerolehan. Okey, seterusnya kesalahan bahasa terdapat 3, iaitu salah satunya adalah morfologi. Untuk morfologi ni beberapa kesalahan telah dikenal pasti, iaitu kesalahan kata sendi. Di sini kita dapat penggunaan di antara, di mana pengkaji telah menggunakan di antara. Sebenarnya tidak perlu ada di, iaitu hanya menggunakan antara saja. Komunikasi dan interaksi antara guru dan pelajar adalah secara dua hala, di mana guru bersifat demokratik. Kemudian terdapat juga kesalahan kata pemberi, iaitu penggunaan ialah dan adalah. Sepatutnya pengkaji hendaklah menggunakan adalah untuk ayat tersebut, seperti penyelidikan ini adalah untuk, kerana adanya untuk. Seterusnya, kesalahan kata majmuk. Kesalahan kata majmuk ialah dari segi perkataan reka bentuk dikenal pasti. Sepatutnya dia perlu dijarakkan. Kesalahan kata jamak ini sebagai contoh, ini dapat menarik pelajar melalui pengetahuan. Sepatutnya satu pengetahuan sudah mencukupi. Sama juga dalam kalangan guru dalam penggunaan media. Okey, seterusnya kesalahan bahasa sintaksis. Kesalahan sintaksis untuk jurnal 1, saya melihat ada kesalahan struktur ayat, di mana ayatnya tidak bersesuaian dengan ayat tersebut. Seperti contoh, setiap data yang diperolehi diperjelaskan bukti yang lebih baik. Contoh baik, setiap data yang diperolehi memperjelaskan bukti yang lebih baik. Dan terdapat juga beberapa kesalahan dari struktur ayat. Seterusnya, kesalahan bahasa mekanis, di mana ada beberapa kesalahan kecil, iaitu kesalahan ejaan, kesalahan perenggan yang panjang atau pendek. Okey, di sini kita boleh lihat kesalahan ejaan, iaitu pengkaji menggunakan ejaan partisipan, di mana partisipannya adalah kosakata bahasa, patutnya peserta lah. Dan ada beberapa kesalahan ayat, iaitu mewujud. Mewujud tu pun salah juga ejaannya. Seterusnya, penggunaan kata yang tidak konsisten, di mana ada beberapa ayat ataupun beberapa perkataan yang telah diguna pakai, iaitu seperti perisian dan software. Pada perenggan atas, pengkaji menggunakan perisian. Pada perenggan bawah, pengkaji menggunakan software. Sama juga dengan pendidikan abad ke-21 dan PA21. Di sini kita dapat melihat pengkaji tidak menggunakan kata secara konsisten.
Seterusnya kesalahan huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar ada beberapa kesalahan yang dapat dilihat dalam jurnal ini. Contohnya, terdapat huruf besar di dalam tengah-tengah ayat, dan kesalahan koma juga terdapat, iaitu justeru tidak diletakkan koma di dalam ayat tersebut. Kesalahan perenggan yang panjang atau pendek. Terlampau pendek pun tak boleh, terlampau panjang pun tak boleh. Ada beberapa kesalahan dalam tu. Seterusnya, jurnal 1 juga menggunakan terlampau banyak kosakata gaya bahasa Inggeris, di mana ada penggunaan software, ada penggunaan in-house, ada beberapa penggunaan yang lain. Contoh selain tu, contohnya ada satu ayat tu secara tidak langsung memberikan pengalaman baru kepada co-designer and co-learner. So juga terdapat murid sebagai problem designer. Semua perkataan bahasa Inggeris diguna pakai dalam. Ini menampakkan dia sangat bercampur aduk. Okey, seterusnya jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua saya akan secara rumusannya saya akan memberitahu apakah elemen-elemen bahasa yang digunakan dan kesalahan bahasa yang dapat dikenal pasti. Okey, untuk elemen bahasa ada beberapa elemen bahasa yang telah digunakan untuk dalam jurnal 2, iaitu penggunaan laras bahasa umum, laras bahasa teknikal di mana dia membincangkan tentang teknologi, laras bahasa statistik di mana dia membincangkan analisis covariance and covar. Masa kat situ ada peratusan, mean, pembincangan tersebut, dan penggunaan kosakata gaya bahasa Inggeris. Ada juga sedikit kosakata gaya bahasa Inggeris telah diletakkan sekali kat dalam teks tersebut. Okey, kesalahan yang dapat dikenal pasti adalah minima, di mana kesalahan bahasa morfologi hanya kesalahan kata jamak yang dapat dikenal pasti. Untuk sintaksis, untuk struktur ayat tidak ada kesalahan. Untuk kesalahan bahasa mekanis, penggunaan kata yang tidak konsisten, di mana ada terdapat penggunaan kata yang tidak konsisten, dan kesalahan huruf besar dan huruf kecil untuk jurnal yang kedua. Okey, seterusnya jurnal yang ketiga. Terdapat beberapa laras bahasa yang telah digunakan dan dikenal pasti, iaitu laras bahasa umum, laras bahasa teknikal, dan penggunaan kosakata bahasa Inggeris juga digunakan dalam artikel ini. Ada beberapa kesalahan dapat dikenal pasti, iaitu kesalahan bahasa untuk kesalahan bahasa morfologi, kesalahan kata majmuk, kesalahan kata sendi. Untuk bahasa sintaksis, kesalahan struktur ayat. Untuk bahasa mekanis, kesalahan ejaan, kesalahan huruf besar dan kecil. Ini yang saya dapat kenal pasti dalam jurnal yang ketiga. Seterusnya untuk jurnal keempat, artikel yang keempat kita menggunakan proceeding, di mana di sini penggunaan elemen bahasa yang digunakan, pengkaji menggunakan laras bahasa umum, laras bahasa teknikal, laras bahasa agama di mana disokong untuk menyokong penyataan kajian, dan juga laras bahasa statistik di mana pengkaji telah membincangkan mengenai dapatan kajian menggunakan peratusan. Untuk proceeding ini juga menggunakan kosakata gaya bahasa Inggeris. Okey, untuk kesalahan, ada beberapa kesalahan telah dikenal pasti, iaitu kesalahan morfologi, kesalahan kata jamak, kesalahan kata majmuk, serta bahasa mekanis, kesalahan bahasa mekanis, kesalahan ejaan. Beberapa kesalahan itu telah dikenal pasti, penggunaan kata yang tidak konsisten, kesalahan huruf besar dan huruf kecil. Okey, seterusnya jurnal yang kelima. Jurnal kelima kita saya dapat mengenal pasti beberapa elemen bahasa, iaitu elemen bahasa umum dan elemen bahasa teknikal. Hanya dua elemen yang telah dikenal pasti, tetapi tiada kesalahan yang dikesani dalam artikel ini. Okey, seterusnya rumusan untuk secara keseluruhannya, kesemua artikel mempunyai elemen bahasa yang tersendiri seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi. Selain itu, artikel-artikel ini menggunakan kosa bahasa Inggeris, di mana penggunaan bahasa Inggeris diselitkan sekali ke dalam
ke dalam kajian ini. Okey, tiada kata-kata jargon, bombastik, idiom, peribahasa dan nilai-nilai ekstrim yang dapat dikenal pasti dalam artikel-artikel ini. Artikel 1 dianalisis dan terdapat banyak kesalahan bahasa, morfologi, sintaksis dan mekanik. Artikel 2, 3 dan 4 terdapat bahasa, morfologi yang sangat minimum, sintaksis dan mekanik yang sangat minimum, dan artikel kelima tidak mempunyai kesalahan bahasa. Maksudnya artikel 5 untuk bahasa dan gaya penulisan itu adalah yang terbaik. Okey, penulisan 2, 3 dan 4 dan 5 sangat mudah difahami dan jelas, manakala artikel 1 penulisannya tidak jelas kerana dia bercampur aduk. Dia kejap bercerita tentang struktur ayatnya yang bercampur aduk. Okey, seterusnya topik yang kedua. Topik yang kedua saya akan membincangkan perkembangan huraian dalam artikel. Di sini ada 7 persoalan yang akan saya bincang. Adakah artikel ini disokong dengan hujah dan fakta akademik? Untuk artikel 1, kesemua artikel ini disokong hujah dan fakta akademik dengan rujukan yang dipilih secara luar negara dan dalam negara, dan kajian dan mengikut kajian-kajian lepas, dan terdapat kajian lepas untuk kelima-lima artikel ini. Adakah kajian didasari, yang kedua, adakah kajian didasari oleh teori? Hanya artikel 3 tidak merujuk kepada teori. Yang artikel yang lain merujuk kepada teori. Artikel pertama merujuk kepada konsep-konsep pedagogi dan juga teori constructivism. Begitu juga dengan artikel yang kedua, merujuk kepada teori kontaktisme, iaitu menggunakan PBP dan scaffolding. Seterusnya artikel yang keempat, dia juga merujuk kepada teori konstruktivisme dan teori kognitif. Untuk artikel yang kelima, pengkaji telah menggunakan teori ujian klasik dan teori respon item, TRI. Okey, seterusnya yang ketiga adalah adakah perkembangan dan huraian ayat dilakukan dengan tersusunlah. Untuk kesemua-semua artikel, hubungan ayat dilakukan secara tersusun, di mana kita dapat lihat bermulanya dengan pengenalan, lalu membincangkan tentang latar belakang penyelidikan, penyataan masalah, tujuan, soalan, kepentingan, kajian literatur dan reka bentuk. Seterusnya, setelah pengenalan, bab yang seterusnya, pengkaji-pengkaji telah membincangkan tentang metodologi, dapatan kajian, perbincangan dan kesimpulan. Oleh itu, kesemua artikel adalah hubungan ayat dilakukan secara tersusun. Maksudnya ada saling berkaitan. Okey, adakah susunan ayat yang seterusnya, adakah susunan ayat menitik beratkan tentang aspek koheren dan koherensi? Okey, untuk yang ini, susunan ayat setiap perenggan menitikkan aspek koheren, di mana perenggan akan membincangkan topik berkaitan sahaja. Okey, dan juga seperti yang kita boleh lihat, untuk koheren semua membincangkan semua perenggan menitikkan aspek koheren, di mana semuanya ada kesinambungan sesama ayat. Okey, seterusnya koherensi. Koherensi penggunaan mereka di mana dalam ayat teks kesemua teks saya dapat mengenal pasti penggunaan mereka, di mana setiap ayat baru ada penggunaan mereka, di mana dia akan menunjukkan mereka kepada ayat yang sebelumnya. Oleh itu, saya dapat rumuskan bahawa kelima-lima mempunyai susunan ayat dan menitikkan berat aspek koheren dan kohesi. Okey, seterusnya, adakah ayat ditulis terlalu panjang lebih daripada ya? Kelima-lima artikel mempunyai ayat yang paling panjang dalam lebih daripada ayat paling panjang adalah lebih daripada 2 baris, di mana untuk artikel pertama, ayat paling panjang yang saya dapat kenal pasti adalah 4 baris, yang kedua 5 baris, yang ketiga 4 baris, yang artikel keempat mempunyai 7 baris dan artikel kelima mempunyai 6 baris. Okey. Oleh itu saya dapat rumuskan bahawa kelima adalah ditulis
terlalu panjang, iaitu lebih daripada 2 baris. Okey, seterusnya, adakah perenggan dalam artikel tidak konsisten? Okey, merujuk pada penglihatan saya ataupun pemerhatian saya, setiap pembacaan saya, setiap perenggan dalam kajian konsisten dengan baris ayat yang lebih kurang sama setiap bab. Maksudnya, untuk bab pengenalan, kalau dia start 10 perenggan pertama, perenggan kedua pun 10. Untuk smart metodologi, kalau dia start 4, perenggan seterusnya pun 4. Mengikut bab. Okey, seterusnya, adakah penghujahan bersifat menyeluruh, global, lokal dan konteks? Ya, penghujahan bersifat menyeluruh di mana secara pengkaji menggunakan rujukan luar negara dan secara pengkaji menggunakan sampel kajian dalam negara. Seterusnya saya akan membincangkan tentang rujukan artikel, di mana jurnal yang pertama menggunakan gaya penulisan APA. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019. Hanya satu daripada 12 rujukan adalah terkini. Okey, di mana rujukan tersebut ada 5 tahun yang sebelumnya. Susunan rujukan mengikut nama pengarang dan mengikut tahun. Selain itu, terdapat juga 5 teks yang merujuk kepada rujukan tetapi tiada dalam lampiran rujukan. Sebagai contoh, teori perkembangan kognitif 1970, laporan NAA terkini The Arts and Achievement at the Rizal juga tiada dalam rujukan. Karya seni visual KPM tahun 2000 pun tiada. Frankel, Wallen and Kuhn 2012 tu ada, tapi Gay 2012 tu tak ada. Arnie Duncan juga tidak disebut. Okey, seterusnya 6 penggunaan rujukan tidak dinyatakan di dalam teks. 6 rujukan tersebut sebagai rujukan tambahan. Tiada di dalam teks tetapi ada di lampiran rujukan. Oleh itu, saya menganggap ini adalah rujukan tambahan. 2 rujukan mempunyai nama pengarang yang lebih daripada 3. Okey, format ETAL telah digunakan untuk ayat seterusnya. Untuk jurnal yang pertama, beberapa kesalahan penulisan rujukan telah dikenal pasti, iaitu satu rujukan tidak memberitahu menyatakan nama pengarang yang penuh. Di dalam rujukan tersebut hanyalah tulis Ahmad Rizal Mada ETAL. ETAL ni tidak ada nama penuh. Okey, seterusnya 7 rujukan mempunyai huruf besar setiap perkataan untuk tajuk buku tersebut. Masa sepatutnya untuk tajuk buku hendaklah ditulis huruf sentence case, di mana hanya yang pertama saja ditulis huruf besar, yang lain adalah huruf kecil. Satu rujukan tidak menyatakan nama tempat dan penerbit. Okey, di sini ada satu rujukan yang kita dapat kenal pasti, tiada nama tempat dan atau penerbit. Okey, nama penerbit atau nama tempat penerbit. Okey, penerbitannya. Okey, seterusnya satu rujukan tidak disendingkan, di mana kan sepatutnya untuk Jurnal Pendidikan Malaysia hendaklah disendingkan, tetapi rujukan ini tidak disendingkan. Ayat perkataan tersebut tidak disendingkan. Seterusnya satu rujukan tidak menyatakan tarikh artikel disiarkan dalam format website. Okey, seterusnya jurnal yang kedua. Jurnal kedua saya dapat mengapasti bahawa ianya menggunakan gaya penulisan AKM. Artikel diterbitkan pada tahun 2015. Hanya 27 daripada 84 merupakan rujukan terkini. Rujukan disusun mengikut nama pengarang dan tahun. 10 penggunaan rujukan tidak dinyatakan dalam teks, tetapi rujukan tersebut kita anggap sebagai rujukan tambahan untuk pengkaji. 17 rujukan mempunyai nama pengarang lebih daripada 3. Format ETL telah digunakan. Okey, kesalahan penulisan rujukan. Ada beberapa kesalahan, ada hanya satu kesalahan di mana 4 rujukan tidak menyatakan muka surat. Mungkin pengkaji terlupa untuk menulis muka surat tersebut. Tetapi secara keseluruhannya, penulisan rujukan untuk jurnal yang kedua adalah yang paling terbaik daripada artikel yang lain. Okey, seterusnya
Jurnal yang ketiga. Okey, jurnal ketiga menggunakan gaya penulisan APA. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2015 dan hanya satu rujukan adalah yang terkini. Susunan rujukan mengikut nama, pengarang dan tahun. 12 penggunaan rujukan tidak dinyatakan dalam teks dan disebut dan 12 rujukan tersebut adalah sebagai rujukan tambahan. Kesalahan penulisan dalam penulisan rujukan adalah 22 rujukan menggunakan huruf besar dan setiap perkataan tajuk buku, yang seperti saya memberi contoh untuk jurnal yang pertama tadi. Satu rujukan tidak menyatakan tempat penerbit. Rujukan ditulis pengarang dan tahun yang sama, di mana sepatutnya penulisan untuk pengarang dan tahun yang sama hendaklah ada A dan B selepas tahun penerbitan. Seterusnya, artikel proceeding menggunakan gaya penulisan UKM dan APA, di mana APA ada 3 daripada 65, yang lainnya adalah penulisan UKM. Okey, di sini kita dapat lihat secara umumnya gaya penulisan telah dicampur adukkan. Okey, artikel ini diterbitkan pada tahun 2013 dan hanya 13 daripada 65 merupakan rujukan terkini. Rujukan ini disusun mengikut nama pengarang dan tahun. Rujukan ini tidak dinyatakan dalam teks, tetapi malangnya rujukan sebanyak 65 itu tidak dinyatakan di dalam teks. 10 teks merujuk tetapi tiada dalam lampiran. Dalam kajian tersebut, dalam proceeding tersebut, terdapat 10 teks yang merujuk kepada rujukan tetapi tiada dalam lampiran rujukan. Okey. Kesalahan penulisan rujukan. Penulisan rujukan tidak mengikut format. 2 rujukan tidak memberi nama pengarah yang penuh. Secara umumnya kesalahan pengkaji dalam penulisan rujukan ini adalah sangat kritikal, kerana penulisan rujukan langsung tidak mengikut format dan rujukan tidak dinyatakan dalam teks. Okey, seterusnya rujukan artikel yang kelima, iaitu jurnal kelima ini menggunakan gaya penulisan APA. Ianya diterbitkan pada 2017. Hanya 17 daripada 44 rujukan adalah terkini. Susunan rujukan mengikut nama pengarang dan mengikut tahun. 8 teks merujuk kepada rujukan tetapi tiada dalam lampiran rujukan. 4 penggunaan rujukan tidak dinyatakan dalam teks rujukan tersebut dianggap sebagai rujukan tambahan. Okey, seterusnya kesalahan penulisan rujukan. Di sini ada beberapa kesalahan yang dapat saya kenal pasti, iaitu penulisan badan korporat. Sepatutnya untuk penulisan badan korporat hendaklah mengikut gaya penulisan APA, Malaysia hendaklah berada di hadapan, seterusnya Kementerian Pendidikan. Okey, terdapat juga 4 rujukan terlibat ditulis pengarang dan tahun yang sama. Di sini kesalahan yang sama telah dilakukan oleh pengkaji yang kelima, iaitu tidak meletakkan huruf A, B selepas tahun penerbitan. Okey, seterusnya 3 rujukan menggunakan huruf besar setiap perkataan untuk tajuk buku. Ada 3 rujukan mempunyai kesalahan penulisan huruf besar. Okey, untuk rumusan rujukan artikel. Untuk rumusan, terdapat 3 artikel menggunakan gaya penulisan APA, 1 artikel menggunakan gaya penulisan UKM dan 1 artikel menggunakan kedua-dua gaya penulisan. Okey, artikel 4 tidak mengikut format. Ini menunjukkan ketidakketelitian pengkaji dalam membuat artikel tersebut. Semua rujukan artikel disusun mengikut nama pengarang dan tahun. Artikel 1 dan 3 hanya ada 1 rujukan terkini, manakala yang lain mempunyai separuh rujukan terkini dalam kesemua. 1 dan 3 je ada 3 rujukan yang terkini, yang lain ada kesemua rujukan. Bilangan rujukan di teks dan lampiran rujukan tidak sama.
Okey, bilangan rujukan di teks dan lampiran tidak sama. Secara keseluruhannya semuanya tidak konsisten untuk mengikut lampiran dan teks yang telah disediakan oleh mereka sendiri. Rujukan artikel 2 adalah yang paling terbaik dan sesuai untuk dijadikan rujukan akan datang. Rujukan artikel paling lemah kerana rujukan tidak dinyatakan dalam teks dan tidak mengikut format. Sekian, terima kasih.